Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk fungsi dan peranan dalam pendidikan, iaitu kita tertumpu kepada sekolah dan 4 orang pentadbir utama dalam sesebuah organisasi di sekolah. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Ashraf Izzuddin bin SM Salim dan saya Muhammad Reza bin Jumatin. Seterusnya, 4 orang pentadbir utama adalah terdiri daripada yang pertama adalah guru besar, yaitu peranan dan fungsi guru besar itu yaitu dalam pengurusan kurikulum dan kokurikulum, yaitu mengagikan tugas-tugas akademik dan bukan akademik kepada staf, mengadakan mesyuarat jawatan kuasa kurikulum, merancang jadual waktu, menyelia pengajaran dan pembelajaran, menyediakan takvim akademik sekolah, menyemak buku rancangan pelajar, dan merancang pelbagai kegiatan berkaitan dengan kurikulum. Yang kedua yaitu dalam pengurusan tenaga pengajar dan kaki tangan, yaitu menggubal carta organisasi sekolah, menetapkan tugas-tugas staf, mewujudkan budaya dan etika kerja yang cemerlang, menyelia kemajuan dan prestasi staf, serta merancang dan melaksanakan program pembangunan staf. Yang ketiga yaitu pengurusan keuangan, kemudahan dan sumber, yaitu mengenal pasti keperluan sekolah, mengoptimumkan penggunaan segala kemudahan yang ada, memastikan stok sentiasa dikemas kini, dan terakhir memastikan kemudahan dan kelengkapan diselenggarakan dengan baik. Yang keempat adalah dalam pengurusan kebajikan pelajar, yaitu menyediakan kemudahan asas akademik dan bukan akademik, menjaga keselamatan dan kesihatan pelajar, mewujudkan perkhidmatan bimbingan dan konseling, menggunakan pelbagai bentuk bantuan kepada pelajar, dan terakhir meningkatkan disiplin dan sahsiah pelajar. Dan yang terakhir yaitu pengurusan perhubungan dalaman dan luaran, yaitu mewujudkan hubungan harmonis di antara pihak sekolah dengan masyarakat umum, menubuhkan dan mempergiatkan aktiviti persatuan ibu bapa dan guru, menjalin hubungan yang bermakna di antara sekolah dengan pelbagai institusi Kementerian Pendidikan ataupun agensi-agensi luar. Seterusnya, 4 orang pentadbir utama di dalam organisasi sekolah adalah penolong kanan. Fungsi dan peranan penolong kanan yaitu mengajar, yaitu memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan sukatan pelajaran. Ini kita sudah maklum bahawa setiap guru-guru akan mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Selepas itu ianya akan membimbing pelajar memperoleh ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif serta membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan. Dan yang kedua adalah membantu guru besar dalam pengurusan kurikulum, yaitu membantu guru besar dalam pengagihan tugas-tugas akademik kepada staf, menyelaras pengendalian mesyuarat mata pelajaran, menyelia dan mengemas kini jadual waktu tahunan, menyelia dan mengemas kini jadual waktu, membantu guru besar mengurus hal-hal pemeriksaan dalaman, membantu guru besar merancang program sokongan akademik, dan berinteraksi dengan penyelia petang dalam hal-hal akademik dan bukan akademik. Seterusnya, membantu guru besar dalam urusan pentadbiran sekolah harian. Membantu guru besar dalam urusan pentadbiran harian, yaitu menyemak kehadiran staf, mengurus data dan maklumat, mengawal disiplin pelajar, mewakili guru besar, menghadiri taklimat ataupun majlis rasmi. Dan yang ketiga yaitu membantu guru besar dalam pengurusan staf, yaitu menyelia kerja-kerja staf, melaksanakan pembangunan staf, menilai prestasi sasaran kerja tahunan staf, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu membantu guru besar dalam pengurusan kemudahan dan sumber, yaitu menentukan bekalan kemudahan asas
agar ianya mencukupi mengoptimumkan penggunaan segala kemudahan dan kelengkapan sedia ada dan menyelenggara kemudahan dan kelengkapan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu membantu guru besar dalam tugas-tugas yang lain, yaitu membimbing guru-guru baru ataupun pelatih, guru-guru sandaran dalam mengendalikan tugas-tugas mereka. Kedua, menyelia kegiatan bimbingan dan kelas-kelas pemulihan, membantu dalam merancang takvim akademik tahunan sekolah, membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah, mengurus hal-hal pembangunan keceriaan, keselamatan dan ketenteraman sekolah, dan yang terakhir melaksanakan arahan atau tugasan lain seperti yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan ataupun pihak atasan. Itu semuanya termaktub tugas penolong kanan dalam membantu guru besar dalam tugas-tugas yang lain. Seterusnya saya akan berikan slide seterusnya kepada sahabat saya Muhammad Ashraf Izzuddin bin SM Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Izzuddin bin SM Salim akan meneruskan pembentangan yang telah dilakukan oleh sahabat saya Muhammad Reza, yang mana 4 peranan utama pentadbir dalam mentadbir sekolah. Yang mana yang ketiga adalah penolong kanan hal ehwal murid. Antara tugas penolong kanan hal ehwal murid adalah yang pertama mengajar, yang kedua membantu guru besar dalam pengurusan kebajikan dan prihatin pelajar dan disiplin pelajar, yang ketiga membantu guru besar dalam pengurusan kemasukan dan pendaftaran pelajar, yang keempat membantu guru besar dalam perhubungan awam, yang kelima membantu guru besar dalam tugas-tugas lain. Yang mana daripada segi mengajar, penolong kanan hal ehwal murid memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan sukatan pelajaran, mengendalikan pengajaran dan pembelajaran PNP dengan berkesan. Yang kedua, membantu guru besar dalam pengurusan kebajikan dan disiplin pelajar, antaranya menyediakan khidmat, bimbingan dan kaunseling murid, mengawal keselamatan, kebajikan dan kesihatan murid. Yang ketiga yaitu membantu guru besar dalam pengurusan kemasukan murid dan pendaftaran pelajar, yakni penolong kanan hal ehwal murid tadi mengendalikan pendaftaran murid-murid tahun 1, menempatkan pelajar yang baru berpindah dari sekolah lain, dan yang terakhir sekali yaitu menguruskan perpindahan murid. Manakala nombor 4, membantu guru besar dalam perhubungan awam ialah mewujudkan hubungan harmonis dengan masyarakat umum, mempergiatkan kegiatan-kegiatan persatuan ibu bapa dan guru, menjalinkan hubungan mesra dengan ahli-ahli staf kedua sesi pagi dan petang, dan yang terakhir sekali membantu guru besar dalam tugas-tugas lain. Seterusnya yaitu tugas penolong kanan ko-kurikulum yang dipanggil PK Kokum, yakni sama seperti PKHEM, mengajar. Yang kedua, membantu guru besar dalam pengurusan kurikulum. Yang ketiga, membantu guru besar dalam pengurusan ko-kurikulum. Yang keempat, membantu guru besar dalam perhubungan awam. Yang kelima, membantu guru besar dalam pentadbiran harian. Yang mana nombor 1, mengajar, yakni memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan sukatan pelajar, sama seperti PK hal ehwal murid tadi. Yang kedua, membantu guru besar dalam pengurusan ko-kurikulum, yaitu kurikulum, merancang, menyelaras dan mengubah hal-hal kurikulum, merancang, menyusun dan menyelia kerja-kerja akademik. Yang ketiga, membantu guru besar dalam pengurusan ko-kurikulum, yakni menentukan bekalan, persiapan dan kemudahan asas, aktiviti-aktiviti ko-kurikulum, menyelenggara dan merekod kelengkapan serta kemudahan ko-kurikulum, mengoptimumkan penggunaan kegiatan, penggunaan kelengkapan dan kemudahan sedia ada. Yang keempat, membantu guru besar dalam perhubungan awam, menjalinkan harmonis di antara pihak sekolah dengan masyarakat umum,
mempergiatkan aktiviti-aktiviti anjuran PIBG dengan pihak ibu bapa, dan yang terakhir menjalinkan hubungan baik dengan ibu bapa secara langsung, iaitu dari segi membantu guru besar dalam perhubungan awam. Manakala yang terakhir, membantu guru besar dalam pentadbiran harian, yakni menyemak kehadiran staf, iaitu pekerja yang lain, mengawal disiplin, keselamatan dan kebajikan pelajar, melayan tetamu semasa ketiadaan guru besar. Saya terlupa yang akhir sekali adalah membantu guru besar dalam tugas-tugas lain sama seperti PKM. Jadi itu sahaja yang saya dapat bentangkan pada hari ini tentang tugas penolong kanan ko-kurikulum dan penolong kanan hal ehwal murid. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.